Kemungkinan kita akan tanya, kau ni apa benda duduk tepi jalan apa malam-malam dekat hutan kan, kalau contoh ada perempuan bawa anak kan, kita akan tanya, kau ni siapa, kau duduk kat mana, kau ni hantu ke manusia ni? Kita akan tanya terus. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara misteri ataupun mistik yang berlaku sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Okey baik, FJ jumpa satu video ini di Kelab Cerita Hantu Malaysia, satu page yang FJ rasa siapa belum tengok boleh pergi tengok lah. Kalau minat cerita seram, korang boleh pergi dekat page Kelab Cerita Hantu Malaysia. Banyak perkongsian yang dikongsikan di situ, dan perkongsian ini dikongsikan oleh saudari Nazira Afandi. Dia tanya dulu dalam admin di dalam grup tersebut, dia tanya, tak sure boleh ke tak post video macam ni di dalam grup ini. Thank you admin kalau approve. Bukan video dia lah, ini adalah video daripada luar negara. Okay, FJ baca dia punya deskripsi terlebih dahulu, baru kita lihat akan video tersebut lah. Okay, ini rumah jiran saya. Mereka pergi bercuti, jadi rumah ini kosong. Kebetulan lalu saya nampak lampu garaj berkelip-kelip. Saya call polis, dan sementara menunggu polis sampai, saya sempat rakam video ini. Bila polis sampai, mereka pun periksa. Rumah itu memang didapati kosong dan tiada tanda-tanda rumah itu diceroboh. Tetapi cuba tengok macam mana laju benda itu ke depan dan juga ke belakang. Video simple tapi rasa seram dia menusuk-nusuk di dalam dada. Okay, itu caption yang diberikan lah. Okay, video ini dia luar negara, bukan dekat Malaysia. Jadi korang jangan salah anggap itu adalah dia punya translation sahajalah dalam bahasa Melayu. Okay, tajuk dia The Erratic Spectre. Macam tu lah kot sebutan dia kan. Jadi tak apa-apa mahir sangat kalau tersalah, betul kan? Okay, jom kita lihat video ini terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, besarkan dulu volume dia. 1, 2, 3. Okay, kita lihat dia. Jiran dia kata nampak ada sesuatu di rumah jiran dia lah, yang balik kampung kot. Nampak ada benda macam melintasi dekat cermin tingkap kecil tu. Okay, jom kita lihat sama-sama. Lepas tu benda tu macam melihat, lepas tu habis. Okay, ni dia zoom kan akan video tersebut lah. Nampak macam ada makhluk. Sebenarnya muzik yang dia letakkan ni sebenarnya yang seram. Ada muzik background pada video ni. Nampak macam bayangan kepala lah bergerak. Okay, nampak Okey, itu sahaja berkaitan dengan video penampakan itu tadi, di mana video tersebut nampak ada pergerakan lah kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang agak luar biasa lah yang berlaku di luar negara. Jom kita tengok sedikit komen lah, 1, 2, 3 kot. Kita tengok kot ada info tambahan yang boleh kita ulas terlebih dahulu. Okey, kita tengok di ruangan komen. Okey, daripada Moneh Pekon, dia kata kat Amerika ni diorang memang biasalah banyak sembah Mason, Lucifer, ahli Illuminati, Baphomet, ritual Kabbalah. Jin diorang lagi power sebab iblis dekat dengan diorang. Pusat pemerintahan iblis
3 segi bermuda. Okey, dia assumption ataupun andaian dia begitulah. Okey. Seterusnya kita tengok kalau ada fakta yang lebih menarik lah berkaitan dengan video ini. Okey, daripada Nur Al-Ain, dia kata Saka versi Mak Saleh ke? Okey, macam itulah keadaan dia. Sekejap kita tengok ada info ataupun tidak. Alright, komen lampu yang mambang, pimai laju, betul dia main lari-lari. Okey, itu sajalah berkaitan dengan video tersebut. Seperti mana yang korang lihat tadi, nampak penampakan pergerakan yang sangat laju di dalam sebuah rumah. Dikatakan jiran dia, kemudian dia report polis lah, takut ada penjenayah dan penceroboh dan sebagainya. Tetapi dengan kelajuan tersebut agak mustahil bagi satu orang manusia biasa. Jadi based on video tadi, video tersebut telah pun disunting kalau kita dengar ada bunyi macam background seram macam tu. So bila mana video yang telah disunting ni, banyak yang kita boleh argument tak percaya 100%. Macam itulah keadaan dia. Melainkan video itu memang video original yang dia upload lah. Kemudian satu lagi perkara berkaitan dengan video tersebut lah. Okey, macam FJ kan, FJ cakap terus terang kat korang lah, FJ selalu melihat channel-channel video Mak Saleh ni di luar negara yang mereka membuat eksplorasi secara solo lah. Okay, so apabila diorang membuat eksplorasi secara solo ni, sama ada group hunting ke apa benda kan, yang kalau video tu dibuat macam video konsep paranormal, ada juga Mak Saleh dia buat macam konsep paranormal di Malaysia dan sebagainya, banyaklah gangguan yang diterima kan. Tiba-tiba padang terbakar lah, apa benda lah kan. Tapi ada juga Mak Saleh ni yang dia macam ada content creator kat Malaysia juga, di mana dia pergi solo sorang-sorang dan sebagainya di tempat-tempat seram dan sebagainya kan. Tetapi tak ada apa penampakan yang didapati dan sebagainya. Ada yang FJ tengok tu, dia solo tidur dekat satu rumah yang berhantu. You don't even understand. It's just like echoing off this chamber. Oh my god. You guys can't see this right now. Dia ni bukan macam buat konten paranormal tau. Diorang kalau yang jenis-jenis macam ni, eksplorasi ni, diorang pergi mencabar challenge di diorang, pergi satu tempat yang terpencil, yang tak ada orang sebenarnya, diorang tidur kat situ. So antara channel-channel yang AJ follow, channel Syai, lagi ada 2-3 channel, AJ tak ingat nama channel tersebut. Kalau dia naik kat AJ selalu tengok lah. So diorang pergi dekat kawasan Lombong Tinggal, kadang-kadang sorang-sorang, kadang-kadang berdua dan sebagainya. Even kalau diorang pergi berdua atau bertiga pun, diorang akan tidur secara berasingan. Contohnya seorang pergi tidur kat bumbung, seorang pergi tidur kat bilik, seorang tidur dekat pokok mana lah, diorang takkan tidur bersama dalam keadaan macam tu. Dan FJ tengok footage diorang ni, tak ada lagi lah yang FJ tengok diorang nampak something ke apa yang didapati dalam video diorang. Melainkan macam gangguan yang diorang terima ni adalah dia dengar bunyi derap tapak kaki. Yang itu memang ada footage yang macam tu, di mana dia duduk dalam kemah, lepas tu dia dengar bunyi, dia rakam, dia macam keadaan risau. Kemudian memang dapat capture lah bunyi macam ada orang berjalan dekat dia punya keliling kemah tu. Dan dia tidur secara solo, dan dia bersedia lah dalam keadaan macam tu kan. Sama ada kalau penjenayah ke apa ke, dia dah bersedia, atau pencuri ke apa ke, dia dah bersedia. So selepas bunyi derap tapak kaki tu keluar daripada bilik dia, dia pun keluar dan dia pergi tengok. Ada video yang macam tu. So kalau tanya FJ berkaitan dengan penampakan orang putih ni, macam tu juga situasi yang dekat Malaysia lah. Ada yang senang nampak, ada yang susah nampak. Jadi benda ni yang menjadi pertikaian kalau video-video yang seperti ini ditularkan dan sebagainya. Di mana ada bila mungkin setengah orang yang content creator, dia senang nampak gangguan, kena ganggu dan sebagainya. Ada setengah content creator yang memang dia pergi secara real punya, bukan main-main punya. Dia memang pergi secara real, dia pergi tempat seram sebagainya secara solo, tetapi tak ada pun gangguan-gangguan yang melibatkan penampakan. AJ tak kata dia orang tak terima gangguan. Ada yang AJ tengok macam bunyi dan sebagainya kan, memang dengar macam ada orang, tapi bila-bila pergi tak ada orang. Dan satu lagi yang AJ respect kepada explorer luar negara, channel-channel yang AJ lihat hari ni kan,
apabila diorang ada something, contohlah diorang tidur kat rumah tu, lepas tu dengar bunyi pelik-pelik, diorang memang akan pergi tengok. Yang tu memang FJ salute gila lah. Di mana kalau korang tengok cerita filem Hollywood kan, kalau ada macam pintu terbunyi diorang akan cuba curious untuk pergi tengok benda tu, untuk siasat adakah benda tu orang ke, ada penjenayah ke apa kan, dia nak tengok, ataupun haiwan ke, dia akan curious. Dia dah diajar dan dididik dengan mentaliti yang macam tu. Kalau kita, filem seram kita, kalau nampak hantu, kita akan lari lah. Lari, takut, kecut dan sebagainya. Tapi diorang ada keberanian yang macam tu lah. FJ teringat lah bila cerita pasal keberanian ni, kita cerita sikit kan. Kita tentang kisah Tamim Al-Dari yang dia terdampar di pulau zaman Nabi dulu, yang di mana dia jumpa makhluk bernama Jasasah. Okay, makhluk ni makhluk berbulu. Lepas tu bila diorang jumpa ni, diorang ni sebenarnya waktu tu agama Nasrani lah, kalau sekarang disebut Kristian lah pada ketika itu kan. Dia tanya kepada Jasasah tu, dia nampak dia terdampar, diorang ni terdampar kat pulau, nampak ada satu makhluk berbulu. Tak tahu makhluk berbulu tu apa, adakah Bigfoot ke apa ke, tapi makhluk berbulu tu cakap dekat diorang. Okay, ada orang nak jumpa di dalam satu gua macam tu lah. Lepas tu diorang ni punyalah kepala otak tak takut. Diorang siap tanya lagi makhluk tersebut, kau ni apa benda kan. Adalah dia punya hadis, matan hadis berkaitan dengan hadis tersebut, engkau ni apa benda. Jadi diorang tak lari tau, mentaliti diorang. Diorang terdampar kat pulau tu, diorang tak, bila nampak makhluk berbulu tu bercakap, diorang tak lari. Diorang akan siasat, engkau ni apa benda, engkau ni siapa. Dia akan tanya. Kita macam Melayu punya atau Nusantara punya penerimaan kita kepada benda-benda pelik macam ni, kita biasanya kita berhadapan dengan situasi tersebut adalah kita lari, kita jerit, kita takut, macam filem seram yang korang tengok tu lah kan. Tapi kalau Mak Saleh ni, dia mentaliti dia macam tu, dia akan pergi tengok. Tu yang macam MJ respect lah kepada diorang, dari sudut keberanian tu. Maksud diorang akan siasat, diorang tanya. Kalau hantu MJ rasa lah, kalau diorang berhadapan dengan memang nampak satu lembaga ke benda kan, hantu, makhluk ke benda, kemungkinan diorang akan tanya, kau ni siapa, kau datang daripada mana. Dia akan tanya benda tu. Tu yang macam FJ respect lah akan mentaliti yang macam tu kan. Kita kena ubah mentaliti tu. So macam FJ sendiri kan, FJ pergi ke tempat-tempat seram, jalan seram dan sebagainya pun, bagi FJ lah, kalau FJ rasa curious sangat ataupun rasa ingin tahu sangat, kalau nampak ada sesuatu yang pelik dan sebagainya, kemungkinan FJ akan pergi. FJ pun segala macam bawa api guban dan sebagainya. Kalau kita nampak benda tu pelik dan kita rasa benda tu tak membahayakan, bukan perompak dan sebagainya, kemungkinan kita akan tanya, kau ni apa benda duduk tepi jalan apa malam-malam dekat hutan kan. Kalau contoh ada perempuan bawa anak kan, kita akan tanya, kau ni siapa, kau duduk kat mana, kau ni hantu ke manusia ni. Kita akan tanya terus. Tapi malangnya kejadian itu tak berlaku lah macam tu kan. Mungkin dia dah tahu kita ni ada keberanian dan sebagainya, kita tak tahu, wallahualam. So itu sajalah perkongsian AJ, celoteh FJ pada malam ini. Apa pendapat korang berkaitan dengan video tersebut? Adakah korang rasa itu adalah real ataupun tidak? Bagi FJ tak meletakkan 100%, sebab memang dekat luar negara pun mereka ada juga editing video seram macam tu, lebih kurang lah. Maksudnya benda tu tak real, tapi dia editkan penampakan macam pergerakan lembaga dan sebagainya, memang ada. Okay, FJ tak nafikan. So FJ tak 100% letak itu adalah penampakan yang real. Cumanya kalau korang rasa itu adalah real, so FJ pun ikut je lah kan. Tapi kalau tanya FJ tak rasalah 100%, maksudnya percaya 100% video tu, sebab video tu telah disunting dengan muzik dan sebagainya. So video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi, bye.